SMKA pun. Hazim. Hazim sekolah mana Hazim? Hazim sekolah mana Hazim? Mana dah Hazim ni? Okey, waktu persekolahan ni best tau. Waktu persekolahan ni best. Tak tipu punya. Tadi cikgu mengajar form 2. Rupa-rupanya cikgu mengajar anak cikgu. Anak cikgu punya cikgu. Bukan anak cikgu. Takkan cikgu ajar anak cikgu sendiri. Cikgu muka muda kot. Okey. Jadi kepada semua orang yang dah ada, dah datang. Kita nak teruskan dah kepada kelas kita untuk petang ni. Cikgu harap kamu fokus sebab kita bukan semata-mata fokus kepada tangkap ikan. Silap. Kita bukan fokus kepada dia punya jawapan. Jadi kita punya teknik nak dapatkan jawapan tu kita nak fokus. Macam tangkap ikan tu kan. Bukan semata-mata cikgu nak bagi ikan. Cikgu nak ajar kamu tangkap ikan. Biar nanti SPM walaupun bab ni tak belajar dekat form 4, tak belajar dekat form 5, terus masuk SPM, jangan tanya cikgu kenapa. Cikgu tak tahulah kenapa. Tapi untuk siapa-siapa yang ambil lukisan kejuruteraan, form 4 dia ada satu sains, kita panggil sains teknik, ada satu bab, ada satu tajuk, satu subjek lukisan kejuruteraan. Memang banyak melukis. Siapa yang faham ni senang, kacang je. Okey, jadi cikgu nak teruskan dah kelas kita untuk petang ni. Aisha Kristina, boleh ke cikgu teruskan Aisha? Okey, boleh Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada orang sains Kelantan sains jeli. Banjir tak? Banjir tak sains jeli ni? Okey, jadi kalau nak WhatsApp jangan chat dekat sini tau sebab cikgu jarang buka. Selalunya chat kat WhatsApp je. Kita ber-WhatsApp. Okey, jadi cikgu nak teruskan kepada melukis. Hari ni kita macam belajar seni. Kita belajar melukis. Okey, dan lukisan yang kita nak belajar dua benda dahulu. Yang pertama yang ini. Muka surat 26 dan 28. Cikgu akan fokus kepada muka surat 26 dan 28. Silap, nombor 26 dan 28. Yang kita nak belajar awal kelas ni, cikgu harap ada yang dah buat. Kalau tak buat, kita buat sama-sama. Awal kelas ni yang cikgu nak fokus, adalah daripada 3D pergi kepada pandangan 2D. Pandangan 2D. Yang semalam. Cikgu tak boleh nak teruskan terus kepada pandangan 2D kepada 3D terus. Cikgu nak bagi kamu betul-betul mahir, betul-betul dah boleh jawab dah yang ni. Lepas tu barulah cikgu proceed kepada kita punya kelas. Sebab apa? Cikgu akan pakai soalan yang sama untuk menyelesaikan pandangan tu. Daripada pandangan nak dapatkan dia punya objek. Cikgu akan ajar teknik dia. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu-satu. Cikgu nak mula dah Okey, yang kamu kena fokus sekarang adalah teknik. Okey, yang pertama sekali, cikgu akan suruh kamu baca balik dekat WhatsApp. Cikgu suruh kamu untuk masukkan kepada garisan 45 darjah. Garisan 45 darjah. Cikgu suruh masukkan. Sebab apa? Sebab daripada pandangan tu nanti kita nak buat objek. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama iaitu soalan 26. Kita pergi kepada soalan 26. Okey. Jadi, untuk mendapatkan 2D kepada pandangan 3D, cikgu akan selesaikan satu-satu. Jadi siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks. Boleh pergi kepada kita punya kaedah. Ini tak ada pengiraan tau. Tak ada pengiraan. Kamu fokus kepada cara cikgu dapatkan dia punya pandangan-pandangan. Okey.
Jadi, kita pergi terus dekat kaedah. Kaedah pertama dengan kaedah kedua. Cikgu dah ada ajar dah semalam. Kalau kita punya lukisan pandang ke kanan macam ni, kita pakai kaedah berapa semua? Nak dengar suara sikit? Kaedah 1. Ya, kita pakai kaedah 1. Jadi cikgu keluarkan kaedah 1. Ini adalah kaedah 1. Cikgu keluarkan kaedah 1. Bila cikgu dah keluarkan kaedah 1, cikgu nak kamu faham yang cikgu buat dekat depan ni. Yang cikgu buat dekat depan ni. Ini adalah berdasarkan kaedah 1. Kaedah 1 bermaksud belah sukuan yang pertama adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Okey, habis dekat situ. Kemudian kita pergi pula belah sukuan kedua. Sukuan kedua dekat sini kita pakai dongakan sisi. Maksudnya pandangan sisi. Pandangan sisi. Pandangan sisi kat sini adalah belah kanan. Belah kanan. Habis dekat situ, kita pergi pula sukuan ketiga. Sukuan ketiga, dia menunjukkan satu garisan. Cikgu tak lag kan semua? Cikgu okey je kan? Nak dengar suara sikit, cikgu okey je kan? Okey. Baik, sebab hujan lebat tadi. Okey, jadi dekat sini cikgu buat garisan. Garisan 45 darjah jatuh pada sukuan ketiga. Untuk garisan 45 darjah, kamu kena pastikan yang sudut kamu betul-betul tepat dalam keadaan 45 darjah. Yang terakhir, sukuan keempat adalah pelan. Ada yang pelik tentang pelan. Pelan ni adalah pandangan daripada atas. Okey, kita boleh selesaikan. Ambil dua pandangan yang kamu rasa senang untuk kamu pandang. Ambil dua pandangan yang kamu rasa senang untuk kamu pandang. Jadi dekat sini yang pertama sekali kita akan selesaikan pelan dan pandangan hadapan. Cikgu akan selesaikan. Cikgu akan selesaikan. Okey, cikgu padam ni. Okey, cikgu akan selesaikan satu-satu. Okey, jadi daripada kita punya gambar. Daripada kita punya gambar. Cikgu akan ajarkan. Kalau kita nak dapatkan pandangan atas. Kalau kita nak dapatkan kita punya pandangan pelan. Iaitu pandangan belah atas. Kita kena assume kita punya whiteboard tu berada dekat atas. Kita kena assume kita punya whiteboard tu berada dekat atas. Tu yang pertama. Kemudian kita buat dia punya unjuran. Cikgu ulang lagi sekali. Kita buat dia punya unjuran. Sebelum kita nak buat dia punya unjuran, kita kena nampakkan bila kita pandang daripada atas ni, apa yang kita boleh nampak dia punya jawapan. Apa bahagian yang kita boleh nampak. Sebagai contoh, kita pergi kepada pandangan pelan. Pandangan pelan yang ini dia. Okey. Okey, ni step pertama. Step yang kedua, kita lorekkan bahagian yang kita nampak. 1, 2, 3, 4. Yang keempat tu dia sengit sikit. Lepas, okey, jelas ke semua? Step yang pertama boleh faham? Step pertama boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, step yang seterusnya. Step yang seterusnya, kita pergi kepada bucu yang terlibat. Sebab kita nak tarik pergi kepada kita punya whiteboard. Okey, mana bucu yang terlibat? Kita pekatkan semua bucu yang terlibat. 1, 2, 3, 4. Ini bahagian yang pertama. Ini bahagian yang pertama. Kemudian, kalau kamu rasa pening, kamu unjurkan dahulu. Okey, kita unjurkan dahulu. 1, 2, 3, 4. Cikgu dah unjurkan dah. Okey. Jadi dekat sini bila cikgu dah unjurkan, ikut kamulah. Kamu boleh terus dapatkan dia punya pandangan, iaitu
ini adalah bahagian yang pertama. Ini adalah bahagian yang pertama. Jadi dekat situ, ini bahagian yang baru cikgu unjurkan. Kemudian, kita pergi pula kepada bentuk yang di belakang. Mana belah belakang? 1, 2, 3. Jadi cikgu unjurkan pula yang belakang. Buat satu-satu. Jangan buat berterabur. Kita kena selesaikan satu-satu. Kita kena selesaikan satu-satu. Dah selesai. Sekejap. Okey, kita kena selesaikan satu-satu. Kalau kita rasa kita cuai, kita buka satu-satu. Kejap tau, ada parent minta link. Okey, jadi cikgu buat pula bentuk dekat belakang tu. Cikgu tarik. Cikgu tarik ke atas. Okey, yang ni cikgu tarik. Lepas tu, cikgu tarik dekat sini. Akhir sekali, cikgu tarik dekat sini. Jadi dekat sini, daripada yang kita tarik, kita buat satu-satu. Kalau kamu rasa confused, rasa pening, buat satu-satu. Okey, kita dah nampak dah. Ini dia bentuk kita. Ini adalah bentuk yang belah belakang tu. Kita dah nampak dah bentuk belah belakang. Kemudian, kita pergi pula kepada yang ketiga. Untuk A dah selesai. Untuk B dah selesai. Okey, C. C ni, C adalah satu anak panah. Okey, ada bucu yang terlibat. Tengok bucu yang terlibat. Bucu yang terlibat dekat C, yang ini kita dah tarik. Yang ini kita dah tarik. Dia dah ditarik dah. Jadi apa yang kita nampak, bucu dekat A. Cikgu bagi nama lah. Bucu dekat X ni. Ini bucu dekat X. Okey, dia kena dekat mana? Oh, dia kena dekat sini. Nampak tu. Kemudian bucu dekat Y. Okey, dia kena dekat mana? Dia kena dekat mana? Dekat sini. Jadi dekat sini X ni kita tarik kepada Y. Jadi kita akan dapat X pergi kepada Y. Tu cara dia. Akhir sekali kita pergi kepada bentuk D. Bentuk D dekat sini yang terlibat, kita hitamkan bucu dia. Oh, bucu ni tak tarik lagi. Jadi, dekat sini kita kena tarik dulu. Kita tarik bucu dia. Jadi, bila kita dah tarik, kita akan nampak gambaran dia punya bentuk macam ni. Jadi, inilah gambaran untuk pandangan daripada atas. Jelas ke semua? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Sekarang, bila kita dah buat ni, kita keluarkan dia punya data. Maksudnya daripada whiteboard ni, kamu keluarkan dia punya pandangan. Kamu keluarkan dia punya pandangan, buat satu-satu. Kalau kamu rasa confused, kalau kamu rasa pening, buat satu-satu, buat yang kita nampak dulu. Sebagai contoh, dekat sini yang paling jelas cikgu nampak bahagian B. Bahagian B dekat belah belakang ni, panjang dia adalah 4. Jadi cikgu buat 4 kotak. 1, 2, 3, 4 dekat belah belakang. Habis dekat situ. Kemudian, daripada B ni bahagian B cikgu tengah buat bahagian B Okey, dia ada 2 kotak ke depan. Maksudnya sini adalah 2. Jadi kita unjurkan 1 kotak, 2 kotak. Jadi inilah bahagian B kita. Inilah untuk bahagian B kita. Ni jawapan untuk B kita. Selesai dah B. Untuk A. Untuk A, kita pergi pula kepada A. Daripada A, ini kan 5. Ini kan 5. Jumlah jarak dia 5. Sekarang dekat B kita dah tarik 2. Jadi bila kita pandang ke atas, yang A kita akan nampak jarak ni adalah 3. Jadi kita boleh nampak sini adalah 3. Keseluruhan tu 5. Jadi kat sini kita nampak 3 dengan 2. Jadi untuk A kita tarik 1, 2, 3. Habis dekat situ. Dan kita pergi yang mendata. Yang mendata dia dekat sini dibubuh 2. Jadi ini adalah 2. Maksudnya sini jarak sini adalah 2. Jadi kita tarik 1, 2. Itu jatuh dekat A. Ini A dia. Ini B kita. Ini A kita. Kemudian yang seterusnya cikgu pergi kepada C. Bucu dekat C, kamu fokus kepada bucu dekat C, bucu dekat sini, iaitu yang ni.
dia jumpa pada yang B dekat sini. Dekat sini. Jadi apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh terus tarik ke bucu tu. Ini adalah bahagian C. Untuk bahagian D. Buatkan satu bentuk petak. Jadi dekat sini kita nampak bucu ataupun bentuk untuk D. Jadi inilah dia punya pelan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Tengok step pertama cikgu buat dia punya ni step dia cikgu tulis Step pertama kita tentukan pandangan. Tentukan pandangan apa yang kita nak buat dan kita punya whiteboard. Whiteboard kita. Ni whiteboard cikgu Okey, tentukan pandangan dan whiteboard. Okey. Apa Satah. Satah lah Satah. Nama betul dia Satah. Okey, bila kita dah dapat step pertama, kita pergi kepada step kedua. Step kedua adalah kita lorekkan bahagian pandangan yang kita nampak. Lorekkan pandangan. Lorekkan bahagian pandangan yang kita nampak. Okey, step ketiga, tarik buat unjuran ortogon. Yang cikgu tarik ke atas tu, itu adalah kita punya unjuran ortogon. Dan akhir sekali bila kita dah tarik, barulah kita masukkan kita punya masukkan ukuran. Ukuran. Jadi inilah jawapan kita untuk pelan. Okey. Boleh faham ke untuk pelan? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Bagus. Okey, jadi pelan ni cikgu boleh copy paste. Kamu jangan ikut cikgu. Okey, cikgu boleh copy paste. Untuk pelan, cikgu boleh terus masukkan dekat cikgu punya gambar. Cikgu punya gambar. Ataupun garisan 45 darjah. Okey, untuk garisan 45 darjah ni. Untuk garisan 45 darjah ni. Cikgu akan pastikan cikgu punya perkiraan berjarak 2 kotak. Apa maksud 2 kotak? Maksudnya sini 2 kotak dan sini 2 kotak. Okey, selesai bahagian pelan. Selesai bahagian pelan. Sekarang kita proceed kepada pandangan hadapan. Kita teruskan kepada pandangan hadapan. Okey, boleh, tak ada masalah. Kita pergi je lah. Kita nak jawab pula pandangan hadapan. Pelan kita dah selesaikan. Kita pergi pula kepada pandangan hadapan. Okey, tengok kat depan. Okey, ini adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan maksudnya kita punya pandangan ni datang daripada yang warna biru ni. Ni pandangan depan dia. Apa step pertama? Bagi tahu cikgu apa step pertama? Ulang balik apa step pertama? Cari bucu. Okey. Step pertama bukan cari bucu. Okey, kita baca balik step pertama dia. Okey, apa step pertama dia? Baca balik apa step pertama? Pandangan dan pelan. Okey, tentukan pandangan dan satah dia. Kita tentukan pandangan dan dia punya satah. Okey, sebab tu cikgu pekatkan. Bila cikgu dah pekatkan, ini adalah satah cikgu. Cikgu tentukan pula cikgu punya satah. Cikgu tentukan pula cikgu punya satah. Okey, habis dekat sini. Cikgu dah tentukan dah cikgu punya satah. Selesai step pertama. Okey, kita pergi pula kepada step yang kedua. Okey, step yang kedua. Apa step yang kedua? Baca. Lorekkan pandangan. Okey, pandai. Lorekkan pandangan. Jadi, dekat sini, daripada pandangan belah warna biru, kita tengok apa pandangan, apa bahagian yang kita nampak. Satu. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Lepas tu, ini yang ketiga. Dan akhir sekali, yang keempat. Ini adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Habis dekat situ. Okey. Jadi, kita pergi pula step yang ketiga. Okey, masing-masing. Apa step yang ketiga?
Unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Jadi unjuran ortogon maksudnya kita kena buat bucu. Ni bucu dia. Setiap bucu tu kamu buat dulu. Kalau kamu pening nak buat setiap bucu, buat satu-satu. Contoh, cikgu buat yang belah bawah dulu. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Ini bahagian A. Kita unjurkan. 1 pergi ke sini. Kedua pergi ke sini. Cikgu bagi tepat kat situ. Okey, kemudian yang ni pergi ke sini. Kita unjurkan. Akhir sekali pergi kat sini. Okey, jadi cikgu nak kamu tengok. Cikgu nak kamu tengok macam mana cikgu dapat. Okey, jadi bila dah sampai sini, kita unjurkan. Kita hubungkan. Kita hubungkan atas pergi ke bawah. Bawah pergi ke sini, sini pergi ke sini. Sengit tu pastikan kena pergi ke sini dan ini pergi ke sini. Ini lakaran dia. Ini lakaran dia. Jadi bila cikgu dah pergi, cikgu dah boleh nampak apa ukuran yang terlibat. Tengok sini, sini adalah 2. Jadi ini 2 kotak. Jadi kita boleh terus tulis 1, 2, 2 kotak dekat situ. Kemudian belah bawah dia ada 4. Jadi dekat belah bawah ni ada 4 kotak. Jarak dia 4 kotak. Jadi dekat sini kita gariskan. Kita buat garisan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang belah atas ni 2 kotak. Jadi bila dia 2 kotak, maksudnya jarak ni ke sini adalah 2. Jadi kita unjurkan 1, 2. Dan yang sengit ni adalah pada bucu sini. Okey, ini adalah bahagian A kita. Jelas ke untuk bahagian A? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Kemudian cikgu pergi pula kepada yang belah atas. Cikgu pergi pula yang belah atas. Mana yang belah atas? Ni atas ni. 1, 2. Okey, cikgu tarik. Cikgu tarik. Okey, cikgu tarik. Daripada sini, cikgu tarik ke situ. Okey. Kemudian yang ni, cikgu tarik. Okey, tengok kepada garisan yang baru ditarik. Okey, garisan yang baru ditarik ni, cikgu sambungkan. 1, lepas tu, pergi ke sini, pergi ke sini. Cikgu nampak bentuk dia macam tu. Cikgu nampak bentuk dia macam tu. Jadi kita ambil ukuran dia. Ukuran dekat sini 2. Oh, 2 dah betul. Cuma ke atas dia berapa? Kamu kena faham. Kalau dekat sini 2, dekat sini 3. Sini ukuran penuh dia 3. Ukuran sini dia 2. Maksudnya baki dia adalah 1. Jadi kita naik 1 kotak. Jadi naiklah 1 kotak. Naiklah 1 kotak dan buat satu bentuk. Jadi inilah jawapan dia. Untuk bahagian B. Mana bahagian B? Ini bahagian B kita. Jelas ke semua sampai situ? Jelas. Okey, bagus. Cikgu buat satu-satu ni tau. Tengok betul-betul. Untuk C, kita bucu ni kita pekatkan, kita buat satu pandangan. Kita cuba tarik. Bila kita cuba tarik dekat sini, kita akan dapat ni Okey. Jadi dari sini untuk C, bahagian C ni kita hubungkan. Hubungan bahagian C kita dapat macam ni. Macam tu. Jadi ukuran dia, macam mana ukuran dia? Ukuran dia kan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Dia dah 4 dah. Jadi untuk bahagian C kita tambah sahaja menjadi satu bentuk. Jadi ni apa ni? Ini adalah bahagian C kita. Dan yang terakhir kita punya bahagian D. Unjurkan. Okey, cikgu pekatkan yang bucu ni, cikgu bawa dia. Cikgu bawa dia. Jadi bila cikgu dah bawa, cikgu sambungkan. 1, 2. Ini bahagian D kita. Jadi untuk bahagian D kita boleh terus sambung macam ni. Cikgu selesaikan satu-satu untuk supaya kamu nampak dengan jelas macam mana cikgu tarik, macam mana cikgu keluarkan setiap bucu untuk dapatkan pandangan. Ini adalah pandangan hadapan. Ini adalah pandangan hadapan. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Boleh. Jelas. Okey.
Bagus. Okey, daripada pandangan hadapan ni, daripada pandangan hadapan, cikgu akan masukkan yang pandangan kita dapat tadi, yang kita dapat ni, cikgu pergi kepada kita punya garisan 45 darjah. Kita berbalik kepada kita punya garisan 45 darjah. Okey. Jadi untuk pandangan hadapan, kita akan susun elok-elok supaya apa? Supaya jumlah kotak kalau dekat sini 2, dekat sini 2. Maksudnya dekat atas pun mesti 2-2 juga. Macam mana? Okey, tengok kat depan. Ini mesti 2-2 juga. Jadi inilah kita punya pandangan hadapan. Dekat sini 2 dan dekat sini pun 2. Habis kat situ. Okey, nak dapatkan pandangan sisi kanan ni, cikgu tak buat kaedah tadi sebab kita ada garisan 45 darjah. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita unjurkan semua bucu-bucu. Sebagai contoh, dekat sini cikgu unjurkan. Kalau pandangan hadapan, cikgu unjurkan. Cikgu unjurkan ke sebelah. Okey, cikgu unjurkan. Alamak, pekat pula. Okey, cikgu unjurkan. Setiap perubahan, cikgu akan unjurkan. Okey. Sebagai contoh, kita mula dengan unjuran pandangan hadapan. Pandangan hadapan yang boleh diunjurkan ke kiri. Okey, kita unjurkan. Kita unjurkan. Kita unjurkan. Kita dah dapat dah semua. Untuk pandangan hadapan, boleh je nak pergi ke bawah. Okey, ni kita unjurkan. Okey, yang ini kita unjurkan. Kita dah dapat kat situ. Yang ini kita unjurkan. Kena ada. Bila garisan ni ada markah. Garisan ni ada markah. Habis dekat situ. Daripada pandangan pelan pula, kita nak unjurkan pergi kepada garisan tu. Okey, jadi garisan yang pertama. Ni garisan pertama dia. Okey, kemudian ni garisan yang kedua dia. Okey. Jadi garisan 45 darjah cikgu sangat dah pula. Kejap Okey, cikgu buat garisan 45 darjah yang straight sikit. Okey, ni garisan 45 darjah. Okey, jadi dekat sini cikgu unjurkan semua bucu daripada pelan. Cikgu unjurkan. Okey, sini pergi ke sini, bawa naik ke atas. Okey, ni bawa naik ke atas. Yang ini bawa naik ke atas. Okey, yang ini pun bawa naik ke atas. Okey, habis dekat situ. Jadi untuk pandangan daripada sisi kanan, apa yang kita nampak ni? Apa yang kita nampak ni daripada pandangan sisi kanan? Okey, kejap sebelum sampai situ. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Pandangan sisi kanan, cikgu tak lukis lagi. Cikgu lorikkan. Cikgu lorikkan bahagian ni. Cikgu akan nampak apa? Cikgu akan nampak bucu yang terlihat sama. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga, keempat, kelima. Jadi dekat sini kita boleh terus nampak. Kita punya lukisan untuk pandangan kanan. Sebagai contoh. Yang ini untuk line dekat atas ni tak payah nak kira kotak dah. Kita boleh terus nampak. Ini adalah belah atas. Kemudian cikgu pergi kepada yang ni. Okey, ini adalah yang belah tepi dia. Kemudian dia ke bawah satu. Okey, kita ke bawah satu. Kemudian dia pergi kepada bucu yang terus kat sini. Okey, kita pergi kepada bucu ni. Okey, dan akhir sekali kita tarik. Selesai untuk bahagian yang pertama. Ini adalah bahagian A kita. Selesai bahagian A kita. Tu cara dia. Cara dia. Okey, kemudian daripada pandangan belah kanan, kita nampak juga yang ni. Macam mana nak tengok yang ni? Yang ini pula dia sengit. Jadi kalau dia sengit, bucu yang ni jatuh pada dekat sini, nampak ni. Nampak ni bucu yang ni kan 2. Ni X, ini Y. Ini X, ini Y. Jadi kena pada Y. Y ni pula dia selari dengan sini. Jadi kita anggap ni Y juga. Kemudian yang Y ni dia jatuh dekat tepi ni. Maksudnya dia jatuh dekat sini. Jadi untuk Y, kita akan dapat satu garisan. Dan yang straight ni apa? Yang straight ni adalah dia punya ni. Ini adalah kita punya bahagian B. Ini bahagian B kita. Akhir sekali, untuk pandangan daripada sisi kanan, kita akan nampak untuk bahagian C. C ni, kamu boleh nampak
dia straight je. Kamu boleh nampak dia terus dalam keadaan macam ni. Untuk pandangan sisi kanan, kamu tak nampak dia punya sengit. Kamu tak nampak dia punya sengit. Jadi, yang kamu nampak bila kamu pandang belah sisi kanan, dia bentuk dia macam ni. Inilah jawapan daripada pandangan pelan, pandangan hadapan dan sisi kanan. Jelas ke satu-satu yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Ya. Okey. Okey, bagus. Cikgu keluarkan satu-satu tu. Sebab cikgu nak buat yang apa? Yang ada 45 darjah tu. Nanti cikgu tunjuk. Maksudnya 2D ke 3D. Kamu kena faham elok-elok macam mana cikgu keluarkan pandangan sisi kanan, pandangan hadapan dan pandangan pelan. Sebab apa? Sebab lepas ni daripada tiga-tiga pandangan ni, kita nak pergi kepada bentuk objek. Ini objek. Ini objek. Cikgu ajar. Cikgu ajar. Jangan risau. Okey. Jadi, berdasarkan yang contoh cikgu dah tunjuk di hadapan. Cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 28. Yang dah siap hantar kat cikgu. Cuba buat nombor 28. Cikgu tunggu. Okey, cuba selesaikan nombor 28. Ya? Nak tanya, Ya, tanya. cikgu macam mana nak bezakan pandangan hadapan dengan pandangan sisi? Pandangan hadapan dengan pandangan sisi. Okey. Ha. Kalau dekat sini, untuk pandangan hadapan dengan pandangan sisi, untuk soalan ni kita boleh nampak dia betul-betul tunjuk ke arah kanan. Jadi bila dia betul-betul tunjuk ke arah kanan tu, maksudnya dia adalah sisi belah kanan. Okey, itu yang pertama. Kalau dia sengit, macam ni. Kalau dia sengit macam ni, maksudnya dia tak cakap pandangan depan dan pandangan hadapan. Dia akan cakap pandangan X dan pandangan Y. Sebagai contoh, cikgu tunjuk kat buku teks. Okey. Masing-masing boleh tengok kat buku teks. Okey. Tengok kat ni. Ya, okey. Untuk soalan daripada Fasha ke tadi? Betul cikgu. Okey. Jadi Untuk pandangan hadapan, dia mesti rata. Pandangan tu mesti rata. Kita nampak rata. Yang belah rata tu adalah dikira sebagai pandangan hadapan kita. Itu tips dia. Jadi bila yang kita nampak yang belah rata, contoh kita pergi kepada yang lain ni. Ini rata. Ni rata. Yang rata ni dikira sebagai kita punya pandangan hadapan. Itu cara kita nak bezakan dia pandangan hadapan ataupun pandangan sisi. Okey, contoh dekat sini. Kita nampak dia rata. Rata ni maksudnya dia tunjuk garis lurus. Dia tak sengit pun. Maksudnya X ni adalah dia punya pandangan hadapan. Jelas ke Fasha? Boleh faham? faham cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, kita cuba buat satu soalan. Yang dah siap lagi bagus. Terus hantar dekat cikgu. Cuba buat soalan nombor 28. Cikgu tunggu. Okey, cikgu tunggu tahu. Cuba tahu semua. Ini adalah subjek untuk dapat, dah ada yang dah buat. Ini adalah subjek melukis. Bila subjek melukis, kita memang sikit sangat mengiranya. Okey. Cikgu nak tanya Akmal. Akmal ada ke Akmal? Bagus, kemas. Terkemas. Orang Kelantan panggil kemah. Okey. Maaf saya messy sikit. Tak apa. Okey, lawa. Bagus, kemas. Okey, bagus, kemas. Okey, cikgu tunggu Cikgu tunggu. Ada yang dah buat, Okey, bagus. Lepas ni kita nak belajar pula step yang seterusnya. Okey, tapi cikgu nak bagi confirmkan yang ni. Akasha, rasa-rasa boleh buat tak nombor 28?
Boleh. Okey, bagus. Terkemas. Okey, dah siap hantar dekat cikgu semua? Okey, cikgu tunggu. Kalau ada soalan, tanya. Ini adalah bab yang tak ada pengiraan. Jadi cikgu macam, aduh tak apalah kena ajar juga sebab masuk SPM kan. Bila cikgu dapat tugasan, kena ajar bab ni ke? Kita naklah mengira. Tapi bila dah ada bab ni, maksudnya ada masuk SPM, jadi cikgu kena ajar jugalah. Maksudnya bab ni kita pakai juga. Okey. Masing-masing tengah buat ke tu? Nak dengar suara sikit? Mana suara? Tengah buat ke? On progress. Ya. On progress. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu Cikgu tunggu. Cikgu bagi masa 4 minit lagi 4 minit. Tepat pukul 3.30, cikgu mula terus kepada penerangan untuk 28. Cuba buat tau Kena cuba. Sebab kalau tak cuba, kamu pening nanti kalau cikgu nak 2D ke 3D. Bila kamu dah cuba, maksudnya kamu dah nampak dah mana bucu bahagian yang sama dan mana panjang bahagian yang sama. Okey. Okey, Uzma Arisha. Uzma dapat buat tak Uzma? Ke tengah mencuba? Okey. Okey, jadi yang dah tutup kamera tu buka kamera. Cikgu nak tengok ni tengah buat ke tengah buat apa ni. Okey, cikgu dapat banyak sangat tugasan. Parents suruh tengok kan. Okey, bagus. Amir Widat. Amir ada nak tanya soalan ke dekat cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, bagus. Kemas. Alia Nur Kristina. Okey, bagus. Kemas. Okey, lagi 2 minit cikgu bagi masa. Okey, 1 minit. Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah. Waalaikumsalam. Amirah Huda. Bagus, kemas. Alhamdulillah. Okey, tu dapat buat dah masing-masing. Okey. Welcome. Okey, 1 minit lagi cikgu akan mulakan penerangan. Untuk yang dah buat, teruskan buat. Untuk yang tak dapat, boleh tengok kat depan.
Boleh tengok kat depan, cikgu akan tunjukkan. Waalaikumsalam. Ya, Umar. Okey, bagus. Kemas. Ya, betul. Macam itulah cara dia. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Kemas. Okey, bagus. Okey, jadi dah nampak dah. Cuma bila cikgu ada check sikit, ada yang tersilap. Ada yang dah betul dah, cuma dia tersilap sikit je. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan yang dah siap. Yang dah siap boleh tengok cara cikgu buat dan boleh comparekan dengan jawapan yang cikgu nak tunjuk ni. Okey, jadi yang ini kita pakai kaedah yang pertama. Kita pakai kaedah yang pertama. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 28. Yang dah siap boleh je hantar dekat cikgu. Yang dah siap boleh je hantar dekat cikgu. Cikgu akan tunjukkan juga. Okey, jadi kita punya garisan 45 darjah. Okey. Ini adalah garisan yang tegak dan ini adalah garisan yang serong dan akhir sekali kita pergi kepada penjelasan untuk setiap garisan. Jadi, ini adalah pandangan hadapan. Ini adalah sisi dan akhir sekali pelan. Cikgu tulis. Ini adalah pandangan pandangan hadapan. Kemudian ini adalah bahagian pandangan sisi. Akhir sekali ini adalah pandangan pelan ataupun pelan. Okey. Jadi pelan ni fokus kita adalah belah atas. Untuk sisi yang kita nampak sekarang adalah belah kanan. Habis dekat sini. Okey. Cek yang cikgu buat dengan yang kamu buat. Ada yang salah, ada yang betul. Yang dah hantar pun cek. Yang dah hantar pun cek. Ada yang salah juga. Okey. Jadi untuk dekat sini, cikgu akan pergi kepada dia punya pandangan pelan. Untuk pandangan pelan, kita fokus kepada yang warna biru. Warna biru. Okey, ni dia punya warna biru. Bila kamu dah mahir ni, cikgu tak buat macam satu-satu macam tadi tau. Cikgu fokus kepada pandangan satu-satu. Terus cikgu buat. Pelan ni, yang cikgu lorekkan ni, yang bucu ni, kena mula dekat sini. Okey. Jadi dari sini, bucu dia adalah bentuk petak. Petak dekat mana ukuran dia menegak, dia 2. Jadi dekat sini kita dapat dia 2. Dan ke bawah dia pun 2. Jadi kita tulis dia 2 juga. Dan dia bentuk petak. Okey. Ini adalah pandangan hadapan, pandangan pelan untuk bahagian A. Untuk bahagian B, ini adalah A kita. Untuk bahagian B, kita fokus kepada B kita. Pandangan pelan yang seterusnya, cikgu nampak yang bahagian B. Okey, tengok. Bucu yang ni jumpa dekat sini. Maksudnya, dia jumpa pada tempat yang sama. Bucu yang seterusnya, dia selari dengan dekat atas ni. Maksudnya, dia jumpa tempat yang sama. Panjang dia 3. Jadi dekat sini, cikgu tarik 3 kotak. 1, 2, 3. Kemudian dia bentuk segi 4. Rectangle. Okey, jadi kita dapatlah kita punya pandangan untuk B. Ni adalah jawapan untuk B. Ni jawapan untuk B kita. Okey, habis dekat situ. Tarik 3. Dan yang ni kenapa cikgu tarik 2? Cikgu tarik 2 sebab ukuran dekat sini kan 2. Bermakna sini pun jatuh kepada 2. Okey, habis dekat situ, kita fokus kepada yang belah bawah dia. Yang belah bawah dia, bucu ni selari dengan ni. Bucu yang ini selari dengan yang ni. Jadi dia jatuh dekat sini. Bucu yang ni pula, bucu yang ni selari dengan ni. Yang cikgu pangkahkan tu. Dia jatuh berapa banyak? Dia punya panjang adalah 3 kotak. Jadi dekat sini, cikgu unjurkan sebanyak 3 kotak. 1, 2, 3. Ini adalah kita punya pandangan belah atas untuk C. Ini adalah C kita.
Ini adalah C kita. Ini adalah pandangan pelan. Okey. Okey, semua jelas ke untuk pandangan pelan? Boleh faham? Faham, cikgu. Okey. Bagus. Yang lain mana? Seorang je. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey, bagus. Hantar je tahu kat cikgu. Nanti cikgu check. Habis dekat pelan, kita fokus kepada pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan dia kat sini cikgu padam, cikgu padam. Kita fokus kepada pandangan hadapan, cikgu buat warna hijau. Okey, pandangan hadapan yang warna hijau bila kita pandang daripada sini, apa yang kita nampak? Yang ni yang pertama. Ini pertama, bucu dekat belah bawah ni adalah bucu yang kita akan mula daripada sini. Itu cara dia. Cikgu nak kamu nampak tu. Jadi dia naik berapa banyak ni? Dia naik berapa banyak? Okey, tengok betul-betul. Ini 3 tambah dengan 1, kita dapat 4. Naik 4. 1, 2, 3, 4. Selesai. Kemudian, tinggi dia dekat sini dah selesai. Dia punya lebar adalah 2. Jadi kita tarik dia punya lebar sebanyak 2. 1, 2. Kan dia bentuk rectangle, jadi kita boleh terus gabungkan dia. Ini adalah untuk yang bahagian A kita. Itu adalah untuk yang bahagian A kita. Okey. ABC, fokus kepada ABC. A ni bentuk ni. Ni adalah A pada pandangan hadapan. Ini adalah A pada pandangan pelan. Ini A. Ini A tadi. Tapi sekarang A ni cikgu nak bagi nampak. A ni pada pandangan pelan. Okey. Tapi sekarang di pandangan hadapan tau. A untuk hadapan kita nampak macam ni. Okey, B pula. Okey, ini adalah kotak untuk B, ini adalah kotak untuk C. Okey, kita fokus kepada C dulu. C tu alang-alang dah kat bawah. C ni lebar dia adalah 3. Jadi dekat bahagian C ni kita tarik sebanyak 3. 1, 2, 3. Naik dia berapa? Naik dia dekat sini kan ini 1, ini 3. 3 tolak 1 jadi tinggi dia adalah 2. Jadi kita naik 2, ini adalah C kita. Fokus. Cikgu tak padam tau. C belah atas nampak macam ni. C belah hadapan nampak macam ni. Kemudian B, kita fokus pula kepada B. Naik 1. Jadi kita naik 1 sebanyak 1 kotak. Jadi ini adalah B kita. Okey, fokus kepada setiap bentuk. Cikgu bagi nama dah. Untuk bentuk A, pandangan pelan dia macam ni. Pandangan hadapan dia macam ni. Adalah bentuk yang sama. Ni adalah A kita dan ini adalah C kita daripada atas. Ni B kita daripada atas. Sekarang ni B kita daripada atas. Bila kita pandang A, B, C ni ke depan, dia akan jadi macam ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, baik. Bagus. Okey, cabaran sikit untuk bab ni. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada dapatkan sisi kanan. Okey, cikgu akan padam ni, fokus kepada bentuk tau. Ini cikgu dah namakan dia bentuk A. Ini cikgu dah namakan dia bentuk B. Ini cikgu dah namakan dia bentuk C. Fokus. Okey, bila cikgu pandang daripada belah kanan, apa yang cikgu nampak? Okey, tengok ni. Kita akan unjurkan dahulu. Cikgu unjurkan supaya kamu nampak bentuk A, B, C. Tadi cikgu tak buat macam ni. Tapi cikgu buat sekarang macam ni. Supaya kamu nampak. Okey, silap. Okey, jadi A, setiap bucu kita unjurkan. Setiap bucu kita unjurkan. Unjurkan satu-satu. Unjurkan satu-satu. Okey, dah dapat. Kemudian daripada pandangan hadapan, unjurkan. Ni pun kena unjurkan. Ini pun kena unjurkan. Lepas tu, bawah sekali cikgu unjurkan. Okey, tengok pula daripada pandangan hadapan. Tengok daripada pandangan sisi kanan. Kalau pandangan atas kita mula dekat sini. Kita mula dekat sini. Ini kotak ni. Ini adalah bahagian dia. Kalau pandangan hadapan kita mula dekat sini. Ini adalah kotak dia. Jadi kalau pandangan daripada kalau pandangan daripada kanan, yang kotak ni kita mula jatuh dekat sini. Jadi ni apa? Ini adalah bahagian B kita.
Bahagian B kita tarik ke atas sebanyak 3. 1, 2, 3. Nampak dia terus berhenti dekat situ. Dan kemudian dia pergi kepada 2. 1, 2. Lepas tu turun. 1, 2, 3 dan 2. Ini adalah bahagian B kita. Fokus kepada B. B kalau pandangan pelan nampak macam ni, pandangan hadapan nampak macam ni, pandangan sisi nampak macam ni. Itu B. Bila kita dah boleh nampak, bila kita dah boleh kaitkan tiga-tiga ni, baru cikgu boleh ajar daripada pelan kita buat kat depan ni untuk buat objek. Okey, cikgu teruskan. Untuk A, untuk A. Okey, tengok dia tarik bahagian A ni. Jadi A ni nampak laluan dia ni. Laluan dia untuk A sampai sini je. Dia tak boleh nak pergi ke sini. Ni laluan dia untuk A. Jadi dekat sini untuk A, kita akan nampak dia punya untuk A yang ni je. Jadi kita akan nampak yang ni je. Okey. Jadi dekat sini kita dah unjurkan dekat situ. Ada soalan ke? Tak ada. Okey. Jadi dekat sini ini adalah A kita. Ini adalah bahagian A kita. Tu bahagian A kita. Jadi A, tengok tahu A, kalau daripada pandangan pelan, A kita nampak macam ni, nampak petak je. Daripada pandangan hadapan, A kita nampak tegak. Nampak dia panjang sikit. Tapi daripada sisi kanan nampak sikit je. Dia adalah bentuk yang sama tu. Dia adalah bentuk yang sama. Okey, C. C pula, kalau pandangan kita punya pandangan ni, C ni, kamu tengok dekat sini, tadi B. Tadi B. Sekejap, cikgu padam. Okey, ni adalah B kita. Ni adalah B kita. Sekarang kita fokus kepada C kita. Tengok laluan daripada pelan. Laluan pelan ni, jalan untuk dapatkan, kamu tengok. Di bahagian ni je. Dia tak kacau pun bahagian ni. Nampak ni. Dia bahagian ni. Persoalan ni dekat mana? Kita tengok pula pandangan pelan. Okey. Jadi ini sahaja bahagian C kita. Kita kena nampak laluan C daripada hadapan pergi kepada pelan. Pelan, hadapan. Pelan, hadapan. Okey, jadi dekat sini kita akan nampak C kita adalah dalam keadaan, tengok ni. Untuk pelan, untuk sisi kanan kita akan nampak dia serong. Serong ni dia mula dekat sini, nampak? Turun satu kotak. Turun satu kotak bukan daripada sini. Dia turun daripada B kita. Dari bucu B ni kita turun satu kotak. Kemudian, bucu yang belah bawah ni panjangkan sebanyak 3. 1, 2, 3. Jadi dekat sini, inilah C kita. Ini C kalau pandangan kanan. Ini C kalau pandangan depan. Ini C kalau pandangan hadapan. Ini hubung kait antara ketiga-tiga pandangan tu. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu dah ajar ni. Kita patah balik. Kita nak bagi nampak A, B, C dia yang tadi. Okey, sebab apa? Sebab dari sini, bila kamu dah faham apa bentuk dia. Okey, cikgu bagi nama bentuk A, bentuk B, bentuk C kan? Bentuk A, bentuk B, bentuk C. Cikgu nak kamu faham macam mana cikgu buat bentuk A tu daripada tiga-tiga pandangan. A kalau pandangan sisi macam mana, A pandangan hadapan macam mana, A pandangan pelan macam mana. Bila kita faham tu, maksudnya kamu boleh hubung kait. Cikgu terus buat intro untuk C. Okey, kita tengok untuk C. Kita tengok untuk C. Macam mana nak buat objek dia? Kita fokus kepada C kita. C kita dekat sini, kita tengok pandangan hadapan dulu. Hadapan. Lukis dulu pandangan depan. Hadapan kita dalam keadaan macam ni. Maksudnya bila kita pandang depan, kita buat macam ni. Ni, okey. Okey. Jadi, cikgu buat. Untuk C, pandangan depan dia satu kotak. Ni satu kotak, dua kotak. Ni dua kotak. Jadi, dekat sini untuk C, cikgu lukis satu kotak, dua kotak. Kemudian dia panjang sebanyak 3 kotak. Okey, dia panjang sebanyak 3 kotak. Okey. Habis kat situ. Cikgu, tak nampak pun macam tadi. Sabar. Habis dekat situ Okey. Okey, habis dekat sini. Ni untuk pandangan depan. Kita tengok pula atas. Ke atas ni nak lukis macam mana? Macam mana nak lukis ke atas untuk C? Ini bahagian C sahaja. Cikgu buat intro. Ini bahagian C saja. Mula-mula buat pandangan hadapan. Lepas tu kita lukis kepada
pandangan atas. Pandangan atas, dia punya C, kita nampak 3 kotak panjang. 3 kotak. Jadi cikgu panjangkan C ni sebanyak 3 kotak. 1, 2, 3. Okey. 3 kotak cikgu panjang sikit lah. Cikgu ambil ni 1 kotak tau. 1, 2, 3. Okey, 3 kotak. Okey, kita dah dapat 3 kotak. Kemudian cikgu panjangkan yang ni. Yang ni kan 3 kotak juga. Jadi cikgu panjangkan. 1, 2, 3. Ini pandangan pelan. Daripada sini cikgu dapat mana? Cikgu dapat daripada pandangan pelan. Daripada sini cikgu dapat mana? Cikgu dapat daripada pandangan hadapan. Okey, habis dekat situ. Okey, kita fokus pula pandangan sisi kanan. Okey, pandangan sisi kanan, belah bawah ni, belah bawah ni tak ada masalah. Kita boleh terus sambung. Okey, kita sambung dekat sini. Yang ni 2, jatuh 2, 1, 2. Okey, habis dekat situ. 1, 2. Okey, kita dah dapat 2 dah. Dapatkan teknik tau, dapatkan teknik. Kemudian cikgu sambungkan, kan ke belah bawah ni kita jumpa. Okey, kalau kita tengok pandangan sisi kanan kita, dia ada serong. Bucu ni jumpa dengan bucu ni. Maksudnya bucu ni pergi dekat sini. Jadi dekat sini untuk pandangan hadapan dia bagi gambaran dia sengit. Pandangan sisi kanan dia sengit. Jadi kita boleh tulis kita punya bentuk macam ni. Okey. Itu yang pertama. Jadi yang ni pun kamu kena unjurkan. Okey, dapatlah dia punya objek. Sebab tu cikgu cakap, bila kita dah boleh kaitkan tiga-tiga ni, barulah kita boleh lukis kita punya objek. Ni objek untuk C. Ni adalah untuk C. Sebab apa? Mula-mula pandang depan dulu, lepas tu pandang pelan, nak tengok. Pandang depan nak tengok dia punya yang saiz sebelah depan. Lepas tu pandang pelan nak tengok lebar ke belakang tu lebar mana. Lepas tu kita tengok pula yang belah pandangan sisi. Belah pandangan sisi ni kita comparekan tiga-tiga. C untuk pandangan hadapan dah selesai tadi. C untuk pandangan pelan. Kalau kamu tak nampak, sekejap cikgu tunjuk lagi. Yang ni memang kena tunjuk secara terperinci. Sekejap cikgu tunjuk. Jangan risau. Ada tak ni dekat sini nak dengar sikit suara? Ada. Okey, baik. Tengok C pandangan hadapan. Kita tengok hadapan dulu. C untuk pandangan hadapan kita nampak petak ni. Kita nampak petak ni. C untuk pandangan pelan, pelan, lepas kita buat hadapan, kita buat pelan. Pelan kita akan nampak petak ni. Tapi untuk pandangan sisi kanan, kita tak nampak yang tu, kita nampak yang ni. Jadi apa yang kita buat? Kita nampak dia tak connect tau. Dia tak bersambung. Jadi bila tak bersambung, maksudnya dia bukan petak. Dia adalah segitiga. Jadi kamu gunakan maklumat unjuran ni, kamu gunakan maklumat yang cikgu sengit ni, kamu akan dapatlah dia punya bentuk. Dia punya bentuk untuk C. Itu cara dia. Itu cara dia untuk dapatkan dia punya bentuk. Tak faham tak apa, cikgu tunjuk lagi sekali, jangan risau. Inilah bentuk C. Sebab itulah kamu kena boleh buat dulu yang cikgu tunjuk kat depan ni. Bila kamu dah boleh buat, lepas tu yang cikgu tengah ajar apa ni? Cikgu tengah ajar mengaitkan. Kaitkan pandangan pelan, hadapan dengan sisi untuk setiap objek. Okey, kita patah balik dekat belah belakang ni. Okey, kita patah balik. Kita tengok betul-betul. Mana pandangan? Nak belajar kaitkan dulu. Nak belajar kaitkan dulu. Okey, cikgu padam. Cikgu padam dekat sini. Okey, kita fokus kepada setiap huruf. Kita fokus kepada setiap huruf. Cikgu padam A, cikgu padam B, C ni. Okey, kita fokus kepada setiap huruf. Kita fokus kepada setiap huruf. Okey, tengok ni. Okey, cikgu padam A, B, C. Kita fokus kepada setiap huruf. Okey. Tengok huruf yang pertama. Okey, benda yang pertama adalah kita fokus kepada kotak ni. Kotak ni. Okey, tengok betul-betul kotak ni. Kotak yang cikgu buat ni. Kotak yang cikgu pekatkan ni. Biar kamu nampak. Kotak yang cikgu pekatkan ni, cikgu buat dia A. Untuk A, bila kita pandang daripada hadapan, kita akan nampak bahagian ni. Jadi sebab itulah bila pada pandangan hadapan untuk kotak A, dia terlihat macam ni.
Dia terlihat secara menyeluruh. Dia terlihat secara menyeluruh. Cumanya, dekat pandangan hadapan untuk A, diselindung oleh objek lain. Yang kita nampak dekat sini, bahagian A adalah yang ini je. Untuk bahagian ataupun bentuk A. Kita nampak bentuk tu je untuk A. Jadi sebab itulah kita akan nampak ini je bahagian A kita. Ni je bahagian A kita kalau daripada pandangan hadapan. Sekejap ada orang call. Assalamualaikum. Tak dapat. Okey, jadi ini A kita daripada pandangan hadapan. Kemudian daripada pelan. Kita tengok pula pelan. Pelan untuk A kita tu adalah kita pandang daripada atas. Kita pandang daripada atas. Bila kita pandang daripada atas, bila kita pandang daripada atas A tu akan nampak yang bahagian warna merah ni. Jadi bila pelan, ini bahagian A kita. Ini adalah A kita. Ini adalah A kita. Jadi ini adalah bahagian A kita. A kalau pandangan hadapan kita nampak sikit je. Kita nampak sikit je. Iaitu bahagian ni saja. Tapi bila pandangan pelan kita nampak keseluruhan belah atas. Akhir sekali. Akhir sekali. Dekat A kita, untuk yang ini, cikgu akan dapat bahagian ini. Cikgu, kenapa cikgu tak sambung? Kenapa kita tak sambung? Kita tengok kepada ukurannya. Dia tak letak garisan. Kalau dia letak garisan ni, maksudnya kita kena sambungkan. Bila dia tak letak, tak perlu sambung. Ini adalah bahagian A sahaja. A bila pandangan pelan, A bila pandangan hadapan, A bila pandangan sisi kanan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Itu yang cikgu cuba sampaikan tu. Itu yang cikgu cuba sampaikan sebab cikgu suruh buat dua-dua ni. Okey, selesai untuk A. Okey, sampai situ je lalu. Tengok jam. Apa? Sebab cikgu dia ambil masa yang lama. Okey, habis dekat sini Itulah cara dia kita dapatkan daripada tiga-tiga pandangan untuk objek masing-masing. Kat sinilah cikgu nampak daripada contoh ni cikgu akan nampak ni bahagian A kita. Cikgu nak nampak A dekat kanan, A dekat depan, A dekat pelan. Okey, jelas semua boleh faham ke? Ada soalan ke? Okey ke? Okey, cikgu harap kamu tak kesunyian lah sebab tak mengira kan. Okey, sebab ni melukis. Jadi bila melukis, cikgu kena terangkan teknik. Yang ni bucu mana, ni bucu mana, ni bentuk mana, ni bentuk mana. Ada 3 pandangan pula tu. Kanan, depan dengan pelan. Okey. Okey, ini adalah yang cikgu ajar. Ini objek 3D tau. Ini adalah objek 3D. Ini objek 3D kita. Yang pandangan ni apa? Ni kan kita lukis kepada 2D. Sekarang selesai dah. Cikgu dah khatam dah. Cikgu khatam dah untuk kamu bahagian subtopik daripada objek 3D pergi kepada pandangan 2D. Habis dah dekat situ. Cikgu nak tutup dah. Tutup majlis. Okey. Sampai situ jelas ke? Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke kat cikgu? Boleh faham kan? Nak dengar suara sikit daripada semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, habis dekat sini, cikgu akan tunjukkan cara mengeluarkan objek daripada pandangan pelan, pandangan sisi dengan pandangan hadapan. Okey, untuk ni cikgu akan pakai buku teks. Cikgu akan pakai buku teks. Okey, jadi kita akan tengok kita punya buku teks. Kita cari yang biasa-biasa je. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan dekat kamu untuk soalan ini. Sekejap okey yang ni. Dia ada beberapa bahagian. Okey, bentuk dia macam ni Cikgu tunjuk kat kamu macam mana jadi macam ni. Ni bentuk dia. Cikgu terus tunjuk jawapan tau. Okey, ni jawapan kita. Ni jawapan kita. Ni objek 3D kita. Okey, kita pergi kepada kita punya pandangan-pandangan ni. Okey. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak dapatkan dia punya pandangan. Dapatkan teknik tau. Dapatkan teknik. Teknik tu yang penting sebenarnya. Okey. Okey, ini adalah kita punya pandangan.
cikgu akan ajar kamu cara nak buat. Cikgu akan ajar kamu cara nak buat. Okey, jadi jangan risaulah. Okey, kejap ada kawan nak masuk. Okey, cara step by step. Cikgu terangkan lagi sekali. Cara dia adalah yang pertama. Yang pertama, tengok kepada pandangan hadapan. Kita memang ada tiga-tiga pandangan. Tapi fokus kepada hadapan dahulu. Okey, kita fokus kepada pandangan hadapan. Mana pandangan hadapan? Ni dongakkan depan. Okey, jadi bila kita pandang depan, kita nampak dia punya panjang ni. Kita lukis dulu dia punya belah panjang ni. Mana panjang dia ni? Ni bawah. 2 tambah 4, kita akan dapat 6 cm. Jadi kita lukis belah bawah 6 cm. Tengok tau. Okey, cikgu lukis dulu yang ni. Cikgu lukis dulu yang ni. Okey. Habis dekat situ, cikgu lukis. Ni 6 cm. Okey, cikgu buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak dekat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, selesai. Kemudian daripada pandangan depan, yang bahagian ni, dia naik. Naik sebanyak 1 cm. Naik sebanyak 1 cm. Okey. Yang ni, kalau untuk kita punya objek, senang sikit cikgu nak nampak. Cikgu akan buat dia punya huruf. Tengok tau. Yang ni memang kamu kena tengok. Okey, ini adalah A ke D. Ini adalah AD dia. Maksudnya bucu dia sama ada A ataupun D je. Jadi kita fokus kepada bucu A. Tengok kepada bucu A. Okey, fokus kepada bucu dekat sini dengan bucu dekat sini. Dia punya tapak. Kalau kita pandang daripada atas, dia ada A dengan D. Maksudnya ni A, ini D. D dekat belakang. D ke belakang sebanyak 4.4. Sebab itulah kita nak buat, kita pandang pandangan hadapan, lepas tu kita pandang dia punya pelan, akhir sekali baru kita tengok dia punya sisi. Okey, tengok garisan ataupun cari huruf yang sama. Okey, ni ada huruf kan? Senang sikit cikgu nak tunjuk. Okey, kita fokus kepada yang cikgu baru buat ni. Yang cikgu baru buat ni, kamu tengok ni, yang ni. Yang warna merah tu. Okey, yang warna merah ni line dia. Dan dia ada 2 huruf. A ke D, dan B ke C. Bila kita pandang dia, pandangan hadapan dah selesai, iaitu ukuran dia kita dapat 6 kotak 6 cm, kita pandang pula dia punya pelan. Untuk pelan dia, ini A, ini A. Maksudnya sini adalah huruf A, sini adalah huruf B, sini ada huruf B. Maksudnya sini adalah huruf B. Cari huruf yang sama. Kemudian kita pergi kepada huruf yang sama juga. A, D. D ni panjang dia 4.4. Maksudnya dekat sini cikgu buat satu garisan. Cikgu panjangkan dia sebanyak 4.4. Ni cikgu terang ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya sini D. Sini adalah D. Jadi dekat sini adalah D. Ini adalah bucu D. Habis kat situ. Kemudian bucu B. Panjang dia sama macam tadi. Jadi cikgu unjurkan sampai B3. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu buat 5 tau untuk 4.5. 4.5 cikgu buat untuk 5. Okey, ini adalah B ke C. B kita dah tulis. C kita belum tulis. Jadi C dekat sini. C dekat hujung ni. Dan akhir sekali baru kita unjurkan ke situ. Itu baru dapat tapak. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Bagus. Okey, jadi kita tengok pula kita punya pandangan. Kita tengok pula kita punya tapak dah selesai. Tapak dah selesai. Jadi kalau kita nampak AB, ni AB kita. Dia pandang dari sini. CD kita mana? Ni CD kita. Maksudnya dongakkan sisi kita. Yang ini, kalau kamu nampak, kamu kena pusingkan. Macam ni. Macam ni. Cikgu tunjuk. Maksudnya dongakkan sisi tu, kamu terlihat di dalam keadaan macam ni.
Pusingkan. Ni adalah kita punya sisi. A, D, C. Tu cara dia. Okey, kalau tak dapat bayangkan tak apa, nanti dulu. Okey, habis kita punya tapak. Selesai. Selesai dah kita punya tapak. Setakat ni ada soalan ke nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Jelas ke ni? Okey, baik. Jelas, Okey. cikgu. Okey, mantap. Okey. Jadi, kita pergi pula kepada naik atas sikit. Naik atas sikit. Okey. Jadi yang ini cikgu buat lagi sekali, cikgu buat pakai garisan cair Cikgu takut kamu confuse. Okey, cikgu buat pakai garisan cair Okey. Ini adalah A pergi kepada D. Okey. AD, DC, CB dan AB. Okey, cikgu buat cair dulu. Cikgu buat cair dulu. Sebab takut bertembung banyak sangat garisan nanti. Okey, kita tengok pandangan depan. Pandangan depan daripada A ni, dia naik ke atas. Naik kepada FE. Naik berapa banyak? 1 kotak. Jadi, kita naik 1 kotak dekat sini. Kita naik 1 kotak dekat sini. Naik 1 kotak dekat sini. Dan bila kita naik ke atas ni, kita ada FE. FE kat mana? Kita tengok FE. Maksudnya F ni dekat depan ni. Maksudnya ini adalah bahagian F. Ini adalah 1 kotak untuk E. Jadi kita boleh hubungkan F ke E. Yang ni apa ni? Yang ni dekat depan ni, dekat depan ni, ini adalah bahagian B ke C. Jadi atas dia GH. Atas dia adalah G ke H. Jadi bila atas dia G ke H, kita tengok. Ini G, ini H. Jadi bermakna dekat sini G, dekat sini H. Jadi kita akan dapatlah satu garisan. Jadi ini adalah kita punya bentuk yang belah bawah tu. Jadi kita dah dapat bentuk petak yang macam ni. Ni adalah dia punya tapak. Okey. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Seorang je. Jelas ke yang lain boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Habis. Bagus. Habis tau. Habis dekat sini. Cikgu padam. Okey, kita dah dapat tapak dia. Sekarang, untuk dongakan sisi ni, kamu nak tahu kedudukan FG dengan FH, kamu tengok. Ni F, ini F dia. Lepas tu, mana G dia? Okey, maksudnya G dia tak nampak. Okey, F ke E. F ke E. E ni yang mana? Okey, kita tengok. Kita tengok kat depan. Daripada FE, daripada FE, ini kan F, ini E. Oh, ni E kita. Ni E, Ini E kita. Daripada F, ini ada F ni. Ini ada F. Kamu cari, bucu F kat sini. Bucu F kat sini. Jadi, daripada bucu F ni, dia nak buat apa? Daripada dongakan depan, naik. Naik sebanyak berapa ni? Dekat sini 2. Dekat sini 2. Jadi, kita panjangkan dia dekat sini 2. 1 kotak, 2 kotak. Dah 2 kotak dah. Kemudian, naik dia sebanyak berapa ni? Ni, naik. Naik dia sebanyak ni. Iaitu 3.5. Cikgu buat 3.5. Cikgu buat 3.5 tu 4 kotak. Cikgu buat 4 kotak. Supaya kamu tak senang sikit. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi, sama juga dengan E tu. Sama juga dengan E. E sama juga dengan FE. Dia melalui fasa yang sama. Ke belakang 2 kotak. Okey, cikgu bawa ke belakang 2 kotak. 1, 2. Lepas tu ke atas sebanyak 3.5. 3.5 tu cikgu buat terus 4 sebab 1 kotak senang sikit. Okey, dekat sini cikgu naikkan 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini kita ada satu bucu baru. Kalau kita pandang daripada depan, kita ada J dengan I. Okey, ini adalah J kita. Ini adalah I kita. Macam mana cikgu? Tak nampak? Tak nampak. Sebab kita baru pandang depan. Sekarang kita pandang pelan. J dengan I ni bersambung. Jadi, kita akan sambungkan antara J dengan I. Dan kalau kita pandang depan, J bersambung dengan F. Nampak? J bersambung dengan F.
Jadi kita akan unjurkan J ni sambung dengan F ni. Untuk I, kamu tak nampak dah. Okey. Untuk I ni dia akan sambung dengan E. Ini E kita, ini I kita. Jadi kita unjurkan dekat sini. Tu cara dia. Habis dekat situ. Okey, habis kita akan pergi pula kepada bahagian yang ni, bahagian yang sengit dia pula. Tengok J, tengok huruf J pergi ke mana J ni? Tengok. J pergi ke G ataupun H. Mana G? Ini G. Ini G kita. J sambung dekat G. Jadi kita ambil satu garisan sambung dekat G. Sama juga dengan I. Kita ambil garisan-garisan yang kita nampak huruf dia tempat bertembung. Jadi tempat bertembung untuk huruf-huruf. Okey, ini I. Ini adalah huruf I. Cikgu padam sikit. Okey, ini huruf I. I ni kat mana? Okey, ni I. I ni kena pada H. Jadi kita akan sambungkan I pergi kepada H. Jadi kita dapatlah bentuk dia. Tengok dia punya bahagian, tengok dia punya huruf yang sama. Jadi bila kita dah dapat bentuk, cikgu pekatkan. Macam mana bentuk dia kalau kita nampak? Okey, cikgu pekatkan, cikgu pekatkan. Okey. Cikgu siap nak dapatkan dia punya huruf sekali. Okey. Jadi cikgu pekatkan yang nampak sahaja, yang nampak sahaja. Okey, inilah jawapan daripada lukisan 2D iaitu pandangan 2D kepada kita punya objek 3D. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jelas. Okey. Bagus. Okey, kita ada masa beberapa minit lagi. Untuk buat ni memang lama tau. Memang lama. Tak apa. Kita pergi kepada satu latihan. Ni sesi contoh. Sesi contoh. Jadi, yang nak kena pandang betul-betulnya adalah hadapan dengan pelan. Nak cek kita punya betul ke tak, baru kita tengok kepada dia punya sisi. Baru kita tengok kepada dia punya sisi. Betul ke macam tu? Okey, tengok. Yang ni cikgu buat tadi. Pandangan pelan dan mula-mula pandang depan. Lepas tu pandang pelan. Nak cek kita punya betul ke tak, baru pandang sisi. Nak cek kita punya soalan tu, apa yang kita buat tu betul ke tak, baru pandang sisi dia. Okey. Jadi C ni dah selesai. C tu dah selesai. Okey. Jadi kenapa cikgu tak buat contoh yang ni? Sebab dia tak ada huruf. Jadi cikgu nak nampakkan ada huruf, cikgu cari soalan daripada buku teks. Ini adalah soalan-soalan daripada buku teks. Biar kamu nampak mana huruf-huruf dia. Jadi dekat sini cikgu dah keluarkan. Setiap bucu mesti ada huruf. Habis dekat sini. Okey, kita pergi kepada buku apa dah? Kejap je, 4.10 dah. Okey, jadi kita pergi kepada bentuk yang seterusnya. Okey, yang ni bentuk ni macam nice kan? Okey, kita pergi kepada bentuk ni. Okey, jadi masing-masing berdasarkan apa contoh yang cikgu dah tunjuk dekat sini, cikgu nak masing-masing cuba keluarkan satu bentuk ataupun objek 3D. Keluarkan macam cikgu buat tadi. Okey, cuba buat. Okey, jangan risau. Salah tak apa. Yang salah tu adalah tak mencuba. Okey. Jadi, buat dia punya objek, lepas tu hantar dekat cikgu. Ini adalah dia punya pandangan 2D. Buat dia punya objek. Okey, jap cikgu nak accept kau tu. Okey, cuba buat. Okey, cuba masing-masing ambil kertas, buat satu-satu objek. Buat satu-satu objek. Dia ada dua je. Ni lagi simple. Ni ada bahagian A dengan bahagian B je. Okey, cuba selesaikan. Lepas tu hantar dekat cikgu. Boleh ke Akasha? Boleh ke? Okey, cuba masing-masing buat tau. Cikgu bagi masa. 7 minit. Lama tu 7 minit. Cuba buat 7 minit cikgu bagi.
Okey, tak apa. Ada orang call ni. Waalaikumsalam. Okey, cuba Cikgu nak bersembang lah. Sunyilah. Izmukri dapat buat tak agak-agak Izmukri? InsyaAllah. InsyaAllah. Izmukri dah belajar ke ni dekat sekolah? Dah. Dah, insyaAllah boleh buat aku. Izmukri sekolah mana dulu? Dulu pula, sekarang lah. Sekolah mana sekarang? SMKA. SMKA mana? Syekh Allah Fahim. Oh, Penang. Penang. Kau kat Selangor lah. Kalau kat Selangor cikgu kenal. Okey. Cuba buat tahu semua Cuba buat. Okey, siapa ada masalah ataupun confuse apa-apa, jangan give up tau. Ini memang subjek melukis. Jangan give up. Kenapa ambil juga tajuk ni? Sebab tajuk ni masuk SPM. Jadi sekurang-kurangnya kita dah buat dah untuk hari ni. Okey. Kena ada pembaris tau. Kalau tak ada pembaris, buat sekali dengan dia punya huruf tau. Cikgu tunggu. Cikgu sunyi ni. Cikgu nak bersembang ni. Alia Nur Kristina. Alia Nur Kristina ada ke? Ada cikgu. Sana boleh buat tak? Boleh. Okey. Cikgu nak tanya Amir Widat. Rasa-rasa boleh buat tak Amir Widat? InsyaAllah. InsyaAllah. Wow, ada yang dah buat. Cikgu, saya kurang faham lah. Okey, tak apa. Kurang. Nanti cikgu tunjuk dari awal. Ada soalan boleh tanya cikgu Dah buat sampai mana tu? Buat yang ni, buat yang sebelah. Cikgu, Ya? yang pelan tu kan Ha? ada garis 2 cm yang tengah-tengah tu, yang garis ID dengan JC tu kan.
ID. Okey, mana pelan kita? Ni pelan. ID dengan JC. Kalau pandang dari atas, dia bukan garis yang tersembunyi. Kalau pandang daripada atas. Kejap Sebab saya confuse kat situ. Oh, soalan teks pun silap ke? Kejap Kejap cikgu jawab kejap. Kalau daripada pelan. Sebab saya dah dapat lukis, cuma saya confuse kenapa garisan dia bukan garis putus-putus. Okey. Kalau kita kalau bukan garis putus-putus, kita buat je garisan objek dekat situ. Tu je lah Tihani. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih, Ha. cikgu. Okey. Cikgu nak ubah soalan buku teks. Takut betul dia ada garisan belah atas. Okey, bagus. Soalan yang bagus. Okey, untuk siapa-siapa yang ada soalan lagi boleh tanya cikgu. Cikgu macam ni ke? Oh, dah dapat dah. Ya, pandai Yusma. Cumanya ada garisan dekat atas tu. Garisan dia macam ni. Ada garisan dekat atas. Macam tu. Okey, cikgu bagi masa 4 minit lagi tau. Okey, 3 minit lagi. Nanti cikgu buat tau. Cuba buat tau. Yang penting cuba buat dulu. Jangan risau tak dapat. Jangan risau tak faham. Cikgu akan buat dulu. Yang penting kamu kena cuba dulu. Kamu kena cuba dulu. Akasha dapat tak tu Akasha? Dapat. Okey, bagus. Dah siap hantar kat cikgu cikgu nak tengok. Baik. Iya, pandai. Tapi bagus. Cumanya ada garisan tu nanti cikgu terang apa yang Tihani tak cakap tu cikgu pun baru terfikir. Okey, bagus. Good job. Iya. Pandai. Okey, bagus. 1 minit lagi cikgu akan tunjukkan tau. Jangan risau.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan selesaikan. Yang tengah buat boleh je terus buat. Yang tak faham ataupun tak ada idea boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjuk cikgu akan tunjuk. Okey, jadi masing-masing boleh tengok cara menyelesaikan. Cikgu akan tunjuk satu-satu dan kelas kita ni ada rakaman tau. Kamu boleh ulang balik. Kamu boleh ulang balik rakaman kelas dan tengok macam mana cikgu selesaikan semua satu-satu. Okey. Apa tips dia dekat sini? Okey, tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Mana suara? Tengah tengok ke? Okey. Tips. Okey, bagus. Tips yang cikgu boleh bagi kepada semua orang. Kalau kita nak melakar objek 3D, yang pertama sekali kita tengok kepada pandangan. Kita tengok daripada nota cikgu ni, kamu kena faham. Yang ni cikgu cakap, kita tengok kepada pandangan hadapan dulu. Pandangan hadapan. Lepas pandangan hadapan, kamu comparekan pula dengan pandangan pelan. Lepas tu kamu nak check kamu punya tu betul ke tak, baru kamu tengok kepada sisi. Ini step dia. 1, pandangan depan. 2, pandangan pelan. Dan 3, tentang sisi. Okey, tengok betul-betul. Kita fokus kepada pandangan depan yang dari bawah. Cikgu akan nampakkan. Okey. Okey, tengok betul-betul tau. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, bagus. Okey. Kita pergi kepada AL dengan BK. Panjang dia 3 cm. Cikgu ambil pembaris. Cikgu tarik 3 kotak. 1, 2, 3. Cikgu tarik 1, 2, 3. 3 kotak. Situ 3 kotak. Kemudian, cikgu nak tahu AL dengan BK ni untuk apa? AL dengan BK ni mana depan, mana belakang. Kita nak tahu mana depan, mana belakang. Kita tengok pelan. Pelan dia, A dekat depan. Jadi, ini adalah bucu dekat A. B dekat depan, maksudnya ini bucu dekat B. Jadi, kita dapat ini B kita. Kemudian, kita tengok kita punya pelan. Daripada kita punya pelan, dia melebar dia sebanyak 2 cm. Tarik daripada A, lebar tu 45 darjah. Tarik 2 cm. Tarik cikgu. Jadi dengan cikgu tarik 2 kotak lah. Dan B pun cikgu tarik 2 kotak. Jadi ini A dia, ini B dia. Selepas cikgu tarik, maksudnya cikgu dah sampai sini. Cikgu dah sampai sini. Bila cikgu dah sampai situ, apa bucu yang terlibat kat sini? Cari bucu yang ada dekat sini. Jadi dekat sini kita ada L. Sini ada L, sini pun ada L. Maksudnya ini adalah bucu L. Sini ada K, sini ada K. Maksudnya ini adalah bucu K. Habis dekat situ. Jadi kalau kita pandang daripada sisi, kita nak check. Kita nak check AB dengan LK ni betul ke tak? Okey, kita tengok dekat sini. BA dengan KL. Maksudnya, B ke A dia pandang daripada sini. BA, KL. Ini BA, ini KL. Habis dekat situ, itu untuk tapak dia. Jadi, kita dah siap tapak dah. Kita dah siap tapak dah. Okey. Jadi, cikgu siapkan dulu satu-satu bentuk. Cikgu siapkan dulu satu-satu bentuk. Cikgu tak siap lagi, cikgu ambil panjang dia meningkat ke atas sebanyak 4 cm. Jadi, dekat A, cikgu naik 4 kotak. Dekat L, cikgu naik 4 kotak. Dekat B, cikgu naik 4 kotak. Dan, saya ingat pula. Dekat B, cikgu naik 4 kotak. Dan akhir sekali, dekat K, cikgu naik 4 kotak. 4 kotak dekat atas ni, yang bahagian depan ni, dia ada apa? Tengok betul-betul. Dia ada D dengan I. Mana D dengan I ni? Kita tengok. Ini ada I. Maksudnya, belah atas ni I, ni I. Jadi, kita akan nampak ini adalah bahagian huruf I. Ini antara JK dengan CJ. Ada J, sini ada J, sini ada J. Maksudnya, dia bukan C dan dia bukan K. Bila huruf sama, maksudnya tu tempat bucu dia. Jadi, dekat sini, silap. Sorry. Cikgu akan tunjuk.
Kalau kamu tak faham lagi cikgu tunjuk daripada awal. Okey. Bucu dia yang belah depan kan pandangan pelan. Pandangan pelan kan kita nampak daripada sini D dengan A dengan C dengan B. Okey, tengok Okey, kita fokus dekat belah sini. Okey. Dan fokus dekat belah sini. Okey, belah depan dia, dekat sini kita ada D, dekat sini kita ada D. Jadi sini D, cikgu silap tadi. Lepas tu sini ada C, sini ada C. Ni belah depan dia. Kalau kita pandang daripada atas, kita nampak D dengan C. Kemudian, bila kita unjurkan ni, kita akan nampak dua lagi bucu. Tengok ni. Dua lagi bucu tu maksudnya belah belakang dia. Belah belakang pelan dia tu. Jadi ada apa? Sini ada I, sini ada I. Maksudnya ini adalah bucu I. Sini ada J, sini ada J. Maksudnya sini adalah belah bucu dekat belakang. Jadi kita sambungkan D pergi kepada I pergi kepada J dan C pergi kepada J. Kita dah selesai kita punya petak untuk pelan dengan depan. Kemudian kita comparekan pandangan sisi. Kita pandang sisi dari sini. Kalau sana BA, kita nampak BA. KL, okey KL. KL ni garisan dia ni. Ni bucu KL. Ni yang bucu dia. Kemudian CD, nampak CD. Oh, CD. Kita dah boleh check. Oh, betul dah CD. Ni JI. Okey, JI. Okey, dah betul dah J dengan I. Habis dekat situ. Jelas ke semua? Bentuk yang pertama cikgu tunjuk tu, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada dongakan depan. Kita nak pergi pula. Ini yang cikgu tunjuk ni bentuk yang cikgu buat warna hitam ni. Bentuk yang cikgu buat warna hitam ni. Kemudian kita pergi kepada dongakan hadapan. Dongakan hadapan untuk selesaikan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua daripada D, dia nak pergi kepada E, kita tengok. Kita tengok kat sini. Dia memanjang sebanyak satu kotak. Okey, kita panjang satu kotak. Kemudian, dia ke atas sebanyak berapa kotak? Dia ke atas ni tinggi dia berapa? Kita check dekat sini. Dia 2. Okey, jadi dia 2 kotak. Jadi, dekat sini kita dapat satu lagi bucu. Kita dapat bucu apa tu? Tengok. Apa huruf yang sama dekat dua dia sini? Sini adalah I. Sini adalah I. Dan sini adalah I. Maksudnya, sini adalah bucu I. Habis dekat situ. Sama juga, step yang sama kita pakai dekat I. Sebab apa? Sebab dia D dengan I ni kena pada step yang sama. Maksudnya apa? Ke belakang sebanyak satu kotak. Sebab apa satu kotak? Sebab dia 1 cm. Jadi kita ke belakang sebanyak satu kotak. Ke atas sebanyak 2 kotak. Jadi kita dapat sini adalah bucu untuk apa ni? Untuk H. Jadi kita letak H dekat sini. Ni H kita, ini H. Silap. Ini H kita. Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Okey, untuk E dengan H cikgu cara cikgu dapat tu boleh faham ke? Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Baik. Tengok betul. C dengan J. Cikgu nak C dengan J ni daripada pandangan depan C dengan J. Dia step dia sama je. Kita pandang C dengan J. Okey, ni C dengan J. Maksudnya kita fokus C dengan J. Perubahan dia ke depan sebanyak 1 cm. Kita bawa dia ke depan 1 cm. Ke atas dia tinggi. Okey, kita dah bawa dia ke depan. Sekarang kita bawa dia ke atas. Atas dia sebanyak 2 cm. Kita bawa dia 2 cm ke atas. Jadi kita dapat bucu ni. Ni bucu apa ni? Ini adalah bucu F. Nampak ni? Ni adalah bucu F. Jadi ini adalah bucu F. J pun jatuh kepada cara yang sama. Sebab apa? Sebab J kena pada C. Ke belakang satu kotak. Okey, cikgu bawa ke belakang satu kotak. Ke atas 2 kotak. Okey, ni 2 kotak ni. Okey, cikgu ke atas 2 kotak. Jadi dekat sini, cikgu dapatlah satu bucu iaitu yang dinamakan dia dengan G. Okey, ini adalah G. Jadi cikgu boleh nampak apa kat sini? Yang E sambung dengan H. Okey, kita sambung. E sambung dengan H. Ni EH ni. Nampak ni EH. Untuk FG. F sambung dengan G. Nampak? F sambung dengan G. Kemudian E, dekat E ni dia pergi kepada D. Jadi dekat sini E masuk kepada D. H pun sama masuk kepada I. H masuk kepada I. Yang
Okey, F. Okey, cikgu padam je kan. Cikgu padam. Takut kamu dah pening kan. Okey, tengok ni. Ni F. Kita dah ada bucu F. Pergi kepada C. Ini F. Pergi kepada C. F. Turun kepada C. Okey. G. Ini G kita. G. Turun kepada J. G. Turun kepada J. Jadi ini G kita turun dekat J. Habis dekat situ. Okey. Daripada pandangan hadapan. Daripada pandangan hadapan, kita nampak E sambung dekat F. Ni E, ini F. Jadi, dekat sini kita sambungkan E pergi kepada F. H pun sama. H, ni H sambung dekat G. H sambung dekat G. Jadi, inilah kita punya lukisan. Cikgu pekatkan. Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey. Daripada yang nampak, yang objek yang kita nampak dekat sini adalah yang cikgu pekatkan sahaja. Okey, ini adalah yang tapak dia, iaitu objek yang pertama dia. Ini adalah objek yang pertama dia. Kemudian naik ke atas. Okey, kita dapat ni kita naik ke atas, kita dapat dia punya objek ni. Okey, ni objek dia. Okey, yang Tiham tanya tadi. Silap. Siapa nama? Tiham kan? Tihani. Yang Tihani tanya tadi. Kita ada satu lagi lukisan ataupun kita ada satu lagi garisan. Apa garisan dia? Apabila D pergi kepada A. Mana D? Mana I? Ni DA dia dekat mana? DA dia ni ke? Tengok betul-betul. Ini D kita. Jadi atas D ni ada A. Jadi atas ni kan kotak D. Okey, atas D ada A. A ni sama juga dengan I. Atas I ada L. Atas I, dia ada L dekat sini. Jadi dekat sini, kita pergi kepada L. Okey, ni L. Lepas tu kita buat apa? Cikgu buat warna biru kan? Okey, cikgu buat garis, satu garis. Kenapa cikgu kena buat satu garis juga? Okey, ni A, ni L. Sebab dekat pelan dia, dia buat garis. Garis hidup kita panggil. Ni pun sama. C, atas C ada B. Tengok ni. Atas C ada B. Jadi C, atas dia ada B. Dan J, atas dia ada K. J, ni J, atas dia ada K. Jadi kita buat satu garisan yang bertembung daripada C pergi kepada J. Iaitu B pergi kepada K. Okey, ni B pergi kepada K. Jadi inilah kita punya bentuk. Cikgu tunjuk tu. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Siapa yang confused? Boleh tanya cikgu soalan. Bagi tahu cikgu. Kat mana yang confused? Cikgu akan terangkan. Ada tak nak tanya cikgu soalan? Tihani ada nak tanya tak soalan? Tak ada. Tak ada. Akasha ada nak tanya soalan tak Akasha? Tak ada ya. Tak ada. Siapa lagi? Ada nak tanya soalan tak? Amir Widat nak tanya soalan tak Amir? Saya ada cikgu. Okey, ya. Tanya. Okey, soalan dia macam mana kalau kita nak guna kaedah 1 dengan kaedah 2? Sebab dia kadang-kadang sebabkan kadang-kadang ada anak panah, dia macam pernah saya buat ujian sebelum ni, saya Kaedah 1, kaedah 2 untuk garisan 45 darjah tu ke? yang 45 darjah tu. Oh. Itu semalam cikgu dah terang tu. Okey. Sebab Sakifah tanya, cikgu jawab juga. Okey, tengok Sakifah. Okey, tengok ni. Ni kan kaedah 1 dengan kaedah 2 kan Sakifah nak tanya kan? Bila nak pakai kaedah 1, bila nak pakai kaedah kedua kan? Okey, tak ada masalah. Cikgu jawab. Okey. Ini kaedah 1, ni kaedah 2. Okey, tengok perbezaan lukisan kaedah 1 dengan kaedah 2. Okey, ini adalah lukisan untuk kaedah 1. Ni lukisan untuk kaedah 1 dan ini lukisan untuk kaedah 2. Okey. Tengok ni Sakifah tengah tengok tak tu? Ya cikgu, tengah tengok. Okey, baik. Kita pergi kepada Okey, sekarang cikgu nak tanya Sakifah. Apa perbezaan dua gambar rajah ni? Apa perbezaan gambar A? Gambar A
dengan gambar B. Apa Sakifah rasa perbezaan gambar A dengan gambar B? Ha. Sakifah ada tak kat situ? Apa perbezaan dia? Panah Y. Ya, betul. Kalau panah Y tu datang ke kanan, maksudnya ke sini, daripada kanan ke kiri, maksudnya dia tunjuk ke arah kanan. Dekat sini kita pakai kaedah satu. Kalau panah tu datang daripada kiri ke kanan, iaitu dia menghala ke kanan. Jadi dekat sini, itu yang menjawab soalan Sakifah. Boleh faham Sakifah? Dapat cikgu, terima kasih. Sama-sama. Okey, ada tak siapa-siapa nak tanya soalan lagi pasal ni? Yang ni cikgu ajar, yang ni ada tak soalan? Cikgu boleh jawab. Cikgu insya-Allah cikgu cuba jawab. Cikgu jangan risau. Cikgu ambil lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan lagi complicated. Okey, tanya cikgu, ada tak nak tanya pasal benda dekat depan ni? Ya. Nak tanya. Okey. Macam mana wujud garisan yang baharu tu? Garisan yang baharu yang mana? Oh, yang ni. Yang nombor apa? Huruf apa? Yang soalan ni ke Sakifah? Sakifah pula. Nur S. Yang ni ke? Soalan ni ke? Dengar ke? Garisan baharu mana tu? Yang pekat warna hitam ke? Alamak. Ada tak tu? Hilang dah orangnya. Mana garisan yang baru? Ni ke? Nur S? Ni ke? Oh, tak ada. Hilang lah. Okey. Garisan yang baru, mungkin yang cikgu faham garis OLED ke? Garisan ni ke? Oh, garisan ni kenapa boleh ada? Okey, kita tengok dekat sini kan. Dia ada sebab dia ada huruf. Sebab dia ada huruf. Okey. Jadi yang macam Tihani tanya tadi, sebenarnya lah cikgu rasa betul dah Tihani cakap tadi soalan ni tersilap. Sepatutnya ni garisan putus-putus. Sebab apa? Sebab sepatutnya tak ada garisan ni. Tapi disebabkan garisan dekat pelan ni dia ada lukisan, dia ada garisan pekat. Dia tak buat putus-putus. Jadi bila dia tak buat putus-putus, kita kena buat juga garisan tu. Tapi untuk siapa-siapa yang tak buat, cikgu rasa soalan ni tersilap. Cikgu ulang lagi sekali, soalan ni tersilap. Sebab apa? Sebab soalan ni mungkin tersilap lah. Sebab apa? Sebab D dia dekat mana? D dia dekat sini. A dia dekat mana? A dia dekat sini. Maksudnya, bucu tu dekat belah bawah. Contoh, cikgu pergi kepada I. Ni I kita. Ini L. Ni L kita. Jadi kita tak ada pun huruf dekat sini. Tapi disebabkan ni soalan buku teks. Cikgu terus bubuh sahaja. Untuk yang tak ada garisan ni, dimaafkan untuk soalan ni. Menjawab ke Nur S? Faham. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi tak bahagian ni? Cikgu okey je? Cikgu. Ya. Cikgu dekat sekolah saya kata garisan yang patutnya cikgu kata putus-putus tu memang sebenarnya putus-putus. Garisan putus-putus bermaksud garisan yang tersembunyi. Maksudnya kalau kita pandang daripada pelan, contohlah kalau kita pandang daripada pelan, kita patutnya tak nampak benda ni. Kita patutnya tak nampak. Sebab apa? Sebab ni adalah bahagian yang kena dekat sini. Ni adalah bahagian garisan ni. Nampak yang warna biru cikgu buat tu. Bila kita pandang daripada pelan, sepatutnya kita tak nampak garisan yang warna biru tu.
Sebab apa? Sebab garisan warna biru tu berada di bawah daripada garisan yang warna hijau ni. Jadi kita tak nampak. Tapi bila dia ada juga garisan tu, sepatutnya kita kena tulis garisan putus-putus. Menjawab ke? Okey. Ada soalan lagi tak nak tanya cikgu? Sebab kita tak sempat pun nak buat lagi satu soalan. Banat dah banyak tanya. Banen. Mana orang-orang Mahat ni? Okey. Pelajar lelaki ada tak nak tanya cikgu? Tak ada. Akasha ada nak tanya cikgu soalan tak, Akasha? Alhamdulillah tak ada ya. Tak ada. Akasha jelas ke semua? Ya. Okey, bagus. Widat ada nak tanya soalan tak, Widat? Tak ada cikgu, tak ada. Okey. Tak ada Okey, jadi sekarang masa kita tinggal 4 minit je. Ya. Okey, cikgu nak kamu kukuhkan kamu punya basic. Ya, ada yang tanya kat sini tak? Yang segitiga tu ke yang buat tu? Iya, betul ni yang tadi. Cikgu jarang buka chat. Okey. Soalan ni kan, cikgu nak kamu nampak titik-titik dia yang berhubung ni. Cikgu nak masing-masing semua tengok kat depan ni, mungkin penjelasan yang terakhir dah. Kita pergi kepada satu bentuk sahaja. Kita pergi kepada satu bentuk je. Bila kamu berjaya, dia macam main puzzle tau benda ni. Dia macam main puzzle. Bila kamu berjaya buat bentuk dia. Okey, tengok kat depan. Okey, ni adalah bentuk dia. Kita pergi kepada huruf. Cikgu nak kamu faham tentang penggunaan huruf. Okey, tengok ke atas. Tengok ke atas pula. Tengok ke depan. Tengah tengok ke semua? Ni yang terakhir sebelum cikgu tutup bab ni. Tengah tengok ke? Alamak. Masing-masing ada ke kat sini? Tengah tengok ke? Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, kita fokus kepada bahagian yang kita nampak. Contoh. Bahagian dongakan depan yang warna biru. Bila kita nampak yang warna biru, yang ni je yang kita nampak. Yang ni je kita nampak. Untuk bahagian pelan, yang warna hijau je yang kita nampak. Dan untuk dongakan sisi, yang warna oren je yang kita nampak. Okey, kita tengok kepada satu garisan. Kita tengok kepada satu garisan. Mana garisan? Apa maksud cikgu garisan? Okey, tengok kepada satu garisan. Iaitu satu garisan E pergi kepada N. Cikgu nak tunjuk tu je. Garisan E pergi kepada N. Kenapa cikgu suruh pandang pelan dulu? Pandang depan dulu. Bila kita pandang depan, kita nampak keluasan objek tu. Jadi dekat sini kita nampak E pergi ke N. Kita nampak panjang dia. Ini garisan E pergi ke N. Kenapa cikgu pandang pula? Daripada pelan. Supaya bila daripada pelan, kita boleh sambungkan maklumat E dekat N tu. Bermakna bila kita pandang daripada pelan, kita nampak apa? Kita nampak ini bahagian belakang. Ini adalah bahagian belakang. Dan ini adalah bahagian depan. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Kalau E, ni E, ni N. Kita tengok ni E, ni N. Akhir sekali. Kenapa cikgu just check je untuk sisi. Kita nampak. Untuk E dengan N dekat sini, bahagian sisi tak tunjuk banyak. Dia tunjuk dekat satu bahagian sahaja. Iaitu titik je. Jadi sebenarnya yang garisan yang cikgu buat ni, dia bersambung. Ni garisan dekat sisi kita nampak titik. Depan kita nampak dia punya dekat belah atas. Nampak? Kalau kita pandang depan, kita nampak bahagian atas dan bawah. Kita nampak depan. Untuk depan kita boleh nampak dia punya bahagian atas ke bawah. Nampak? Dia dekat belah atas. Untuk bahagian pelan, kita boleh nampak dia dekat depan ke belakang. Nampak? Dia berada di bahagian belakang. Ni kan bahagian depan. Jadi, ini adalah bahagian belakang. Jadi, sebab tu cikgu pandang pelan dengan depan dulu. Depan dengan belakang dulu. Cikgu pandang depan adalah sebab cikgu nak tulis, cikgu nak kenal pasti mana bawah, mana atas. Sebab apa? Sebab lukisan kita mula daripada bawah. Kita mula daripada bawah. Lepas kita mula daripada bawah, kita nak tengoklah yang kita punya garisan yang kita buat ni dekat depan ke belakang. Depan ke belakang ni. Ni cikgu tunjuk. Ni last tau. Ni last. Okey, ini bahagian depan. Cikgu tunjuk. Ni bahagian depan.
Ini bahagian belakang. Ini bahagian belakang. Jadi, nak tengok mana satu bahagian depan dengan belakang, kita tengok pelan. Kita tengok pelan. Okey, lepas tu cikgu pergi pula kepada dongakan, iaitu pandangan hadapan. Kalau kita pergi kepada pandangan hadapan, kita boleh nampak mana satu belah atas, mana satu belah atas, dan kita boleh nampak mana satu belah bawah. Best cikgu tutup bab ni. Last, cikgu nak dengar suara. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu harap jelas tau. Memang mencabar sikit nak mengajar bab ni sebab dia melukis. Dia melukis. Kalaulah cikgu tak ada apps yang sesuai, memang payah. Tapi tu yang paling cikgu usahalah. Cikgu harap masing-masing boleh follow step by step. Kamu boleh tengok rakaman. Cikgu memang terang daripada A sampai Z. Okey semua. Jadi sampai situ sahajalah. Ada soalan lagi ke nak tanya? Ada lagi ke semua? Tak ada. Okey, jadi sampai situ sahaja. Okey, untuk kelas seterusnya kita sambung locus. Locus tu easy peasy. Okey. Jadi sampai situ sahaja. Alamak, kenapa? Sorry cikgu. Okey. Terkejut cikgu. Okey. Jadi selamat petang, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cikgu, terima kasih. Sama-sama. Okey. Cikgu. Okey.